Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara amma ba'd. Alhamdulillah, bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah di atas segala yang telah dilimpahkan kepada kita semua, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Segala nikmat yang kita perolehi, sama ada nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat makan dan minum, nikmat bernafas, apa sahaja yang telah kita guna pakai dalam kehidupan kita sampailah sekarang ini, semuanya adalah nikmat daripada Allah yang perlu kita syukuri. Kerana Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang bersyukur ni dia tak akan rugi. Kerana Allah sayang pada orang yang bersyukur, Allah akan tambah lagi, dia akan beri rahmat kepada hamba-hamba yang sedar bahawa apa yang dia miliki itu semuanya datang daripada Allah, dan tidak ada satu pun nikmat yang digunakan oleh hamba-hambanya melainkan semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan dipertanyakan di hadapan Allah kelak. Umur kita, tulang pak kerat kita, apa sahaja yang telah dikurniakan kepada kita, maka akan ditanya di hadapan Allah di akhirat sana nanti. Dan kita juga bersyukur kerana pada malam ini kita boleh solat secara berjemaah dan kita duduk sebentar beriman sejenak dalam majlis ilmu di taman syurga ini. Mudah-mudahan Allah melemparkan rahmat, kasih sayang, keampunan kepada kita di atas usaha kita datang ke rumah Allah yang telah digalakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita hadir ke rumah Allah ini, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini kita akan bincangkan satu tajuk, iaitu berkenaan dengan merawat penyakit cintakan dunia. Merawat penyakit cintakan dunia. Jadi penyakit yang kita nak bincang ni boleh jadi penyakit yang mungkin orang tak sedar. Dah tengok sedar-sedar dah tahap end stage dah, macam kanser lah. Orang tak sedar dia ada kanser, dah pergi diagnose, tengok dah end stage dah. Maknanya penyakit ni penyakit senyap, penyakit yang kadang-kadang kita tak perasan kalau tak didiagnose betul-betul. Begitulah banyak penyakit-penyakit di hospital pun, kadang-kadang bila tak jumpa doktor, bila tak didiagnose, tak buat medical check up, jadi kita tak dapat tahu bahawa dalam diri kita ni dah ada penyakit-penyakit medical lah. Itu yang bab medical. Tapi yang kita duk bincang pada malam ini ialah penyakit yang Imam Al-Ghazali sebut, yang mana yang dia sebut masalah berkaitan terlalu cinta akan dunia ni amat banyak berlaku dalam kalangan hamba-hamba manusia, hamba-hamba Allah, yang mana disebut di sini bahawa penyakit cintakan dunia ini adalah penyakit yang sukar dibuang daripada hati manusia. Kata Imam Al-Ghazali, ni penyakit yang payah nak buang dalam diri manusia. Kerana dunia ni, kalau kita nak cakap soal dunia, semua dah tahu apa ada dalam isi dunia ni. Semuanya mempersonakan dan sifatnya fata morgana. Sifatnya itu memang boleh dirasai, boleh dinikmati, boleh dimiliki di dunia ini, namun ia bersifat fata morgana yang mana nanti dia hilang. Semakin lama semakin hilang, semakin lama semakin hilang. Dulu kita dapat nikmat sihat tubuh badan, lama-lama nikmat sihat tu dah semakin meningkat usia kita,
Hak dulu gagah jadi tak gagah dah. Hak dulu kuat jadi tak kuat lah. Dulu lutut bukan main boleh lari laju. Sekarang nak suruh lari boleh lagi, cumanya tak selaju dulu. Maknanya kurang dah. Dulu matanya boleh tahan kalau nak memandu jauh ni 1 hari 2 hari mandu berturut-turut pun tak ada masalah lagi, gagah. Tapi dah sekarang dah penat dah, stamina pun dah kurang. Itu kalau kita tengok tubuh badan kita sendiri pun makin lama makin kurang. Kalau dulu dia seorang gadis yang cantik, gadis yang menarik, ayu lagi, maknanya cukup lawa. Tapi semakin lama keayuan, kecantikan semakin lama semakin hilang. Meningkat saja usia, dulu tak ada kedut, sekarang dah kedut-kedut. Dulu rambutnya hitam ikal mayal, sekarang ni rambutnya dah putih, dah beruban. Dulu maknanya bentuk badannya menarik, sekarang tak ada dah. Itu pun maknanya boleh dilihat dalam kehidupan kita. Tapi namun dunia ini dia ada fasa-fasa yang setiap orang lalui, dan fasa-fasa itulah yang perlu kita perhatikan betul-betul. Kerana inilah ada fasa-fasa yang ketika mana kita tak jaga, dunia itu akan menyebabkan kita jatuh cinta kepada dia. Sebab tu nak jatuh cinta ni kena jaga, jangan jatuh cinta senang-senang. Terhadap manusia pun jangan jatuh cinta. Dah kalau tu laki orang jangan jatuh cinta. Kalau dah isteri orang janganlah jatuh cinta. Kalau dah kita tak mampu, dah ada isteri, tak mampu nak kahwin lebih 2, 3, 4, jangan pandai-pandai nak jatuh cinta. Cinta ni dia buta sifat dia, dan dia boleh maknanya melekat dalam diri kita ni tanpa kita sedari, sekiranya kita tidak berhati-hati. Begitulah dengan dunia. Kita tak pernah sebelum ini kita tak pernah memiliki apa yang kita tengah miliki sekarang. Dulu perasaannya lain, berbeza dengan apa yang kita miliki. Dulu bujang lain, kahwin dah lain. Dulu duit banyak ni, tapi sekarang duit ni dah banyak sangat, dia rasa lain. Dulu tak sayang sangat, tapi bila dah semakin banyak duit ni, dia bertambah sayang pula pada duit. Dulu naik kereta biasa je, sekarang dah kereta, dia sayang lagi pada kereta, dia sayang. Makna dia akan datang. Semakin berharga harta dunia yang kita miliki, semakin sayang kita terhadap harta dunia tu. Berbeza dulu, makna kalau beli harga RM100, sayangnya lain. Kalau dah beli RM1000, sayangnya lain, gosoknya lain, jaganya lain, letak dalam almarinya lain. Kalau hak murah-murah ni letak biasa. Makna nampak tak sifat dunia ni semakin diletakkan nilai kepada kehidupan atas dunia ni, dia akan nampak semakin berharga, semakin kita sayang kepada dunia tersebut. Maka begitulah disebut di sini bahawa banyak sekali contoh orang yang tertipu dengan dunia. Contohnya dalam masyarakat disebut sini, contoh wanita yang terlalu inginkan kekayaan sanggup meninggalkan suami kerana mencari lelaki yang lebih kaya. Ramai dah ada suami, dah ada anak-anak dengan suami tersebut, tetapi kerana dah tak boleh melawan kehendak kepada dunia, harta kekayaan, tinggalkan suami, tinggalkan anak-anak, lari dengan lelaki yang lebih kaya kerana pentingkan pada kekayaan. Dalam kes yang lain ada juga suami yang terlalu mengejar kemewahan sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai ayah dan suami, serta bermacam-macam kes lagi yang menunjukkan betapa sibuknya manusia mengejar kemewahan dunia. Saya tadi pun bersembanglah dengan seorang ayah mertua lah. Dia cerita pasal menantu lelaki. Dia kata, "Ustaz, macam manalah nak buat dengan menantu ni? Dahlah kita jaga anak dia, balik rumah, balik kerja, bukannya nak main dengan anak, bukan nak bersembang, duduk tekan apa benda tahu Ustaz, duduk tekan 2 jari ni, duduk tekan macam ni, main game. Dahlah kerja, tinggal anaknya pada nenek dengan datuk jaga. Dah balik rumah, bukan nak main dengan anak supaya dia boleh berkembang elok percakapannya. Tak duk main game, tak kisah dengan anak-anak. Itu dunia. Kita tengok zaman-zaman sekarang ni, kita tengok maknanya kita tengok anak-anak kita yang berkahwin ni, kadang-kadang macam-macam masalah mereka kerana terlalu sibuk dengan dunia, sehingga kan tanggungjawab terabai yang sepatutnya dia ni kalau seorang suami ada bahagian yang perlu mendidik isteri. Sekiranya dia ini seorang ayah, ada bahagian tanggungjawab dia
yang dia perlu untuk mendidik anak-anak supaya membesar dengan ilmu yang sepatutnya diterima, tarbiyah yang sepatutnya diterima oleh anak-anak. Jadi sebab itulah dalam kes ini Imam Al-Ghazali sebut, kenapa Imam Al-Ghazali awal-awal lagi dia bagi contoh pada kita bahawa disebut di sini tentang harta. Kerana dalam dunia ni sesuatu perkara yang sangat orang nak kejar adalah kekayaan, harta kekayaan. Semua orang nak miliki itu, nak miliki ini. Semakin kita milikinya, semakin kita bertambah cinta. Betul? Daripada satu benda ke satu benda, daripada dua benda kepada tiga benda dan seterusnya bertambah-tambah. Handbag ni dah banyak dah. Nak lagi bertambah. Semakin mahal yang kita mampu beli, kita nak beli yang lebih mahal lagi. Kita dah beli yang mahal lagi, kita nak beli yang mahal lagi. Supaya kita betul-betul memiliki sesuatu yang berharga dan kita buktikan bahawa kita mampu memiliki tersebut. Tak puas lagi. Dah miliki macam ni lagi. Daripada satu biji rumah, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan sebagainya. Bukan masalah tak boleh. Tapi tengok hati kita rasa macam mana. Nak lagi tu sebab apa? Adakah kerana dunia semata-mata ataupun kita menambahkan, kita kata apa, rumah kita ke hartanah kita itu untuk tujuan akhirat kita, untuk memudahkan juga kita menginfakkan ataupun menjadikan apa yang kita miliki daripada harta yang Allah berikan kepada kita itu memberikan manfaat kepada diri kita dan juga ummah. Jadi di sini Imam Ghazali sebut penyakit cinta akan dunia juga merupakan penyakit yang sukar dibuat dalam hati manusia. Betapa bahayanya penyakit ini sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai pencetus kepada kebanyakan penyakit yang lain. Kerana cintakan dunia orang menjadi takabur. Kerana cintakan dunia dia jadi sombong. Sebab apa dia nak tunjuk dunia ni, dalam dunia ni ada darjat dan pangkat. Di akhirat sana tak ada. Allah tak lihat pangkat dan darjat, tapi di dunia ni ada pangkat dan darjat. Bila ada pangkat dan darjat, orang nak berebut pangkat dan darjat. Ada orang berebut pangkat dan darjat, Allah beri dia pangkat dan darjat, dia jadi takabur. Kerana dia cinta kepada pangkat dan darjat. Tapi kalau dia guna pangkat dan darjat itu kerana keperluan tertentu, dia nak jadi pemimpin, dia layak menjadi pemimpin, pangkat tu layak bagi dia, dengan dia ada pangkat memudahkan urusan orang lain, dengan dia memegang pangkat tersebut orang dapat belajar daripada dia, daripada orang tak semayang sebab dia jadi bos. Bos ni rajin semayang anak-anak buah. Bos ni suka duk share tazkirah. Faham anak-anak buah ni dengan nasihat-nasihat yang tu jadi baik. Ada orang dapat pangkat ni takabur. Jadi takabur, jadi sombong dia. Semakin banyak yang dia miliki, semakin dia menyombong. Kata Imam Ghazali. Apa lagi? Daripada cintakan dunia, orang dengki. Dalam dunia ni ada wanita. Ada orang ni, bila dengki ni, ataupun dalam dunia ni ada harta benda. Banyak kes-kes yang kita tengok dalam masyarakat sihir ni berlaku. Tadi Alhamdulillah tengah hari tadi seorang profesor datang rumah saya lah. Dia Indian. Dia India, profesor, seorang lecturer di sebuah universiti. Jadi dia datang rumah saya tengah hari tadi, katanya dia kena sihir lah. Dia bagi tahu saya lah kan. Jadi kita pun try lah tengok, cek kan maknanya. Jadi sebenarnya bila kita tengok sihir ini berlaku sebenarnya bukan dalam orang Islam saja. Guru saya cakap apa dia tentang sihir ataupun tentang gangguan jin syaitan ni. Orang bukan Islam diganggu oleh syaitan supaya mereka ni jauh daripada hidayah. Sebenarnya mereka ni dah diganggu, dan gangguan kepada mereka itu menyebabkan mereka tertutup pintu hati mereka untuk menerima hidayah. Orang Islam pula diganggu supaya mereka keluar daripada hidayah. Bila dah diganggu oleh jin dan syaitan, mulalah nak jumpa tok bomohnya, buat perkara khurafatnya, buat perkara syiriknya, akhirnya terbatal syahadah mereka itu kerana diuji dengan gangguan iblis dan syaitan. Dan orang sanggup menggunakan bantuan jin dan syaitan ini dengan istilah sihir itu kerana dengki. Sebab apa? Nak dunia. Jadi Prof tadi kata, ya Ustaz, zaman sekarang ni zaman sebenarnya orang akan menggunakan ilmu-ilmu tentang, kata dia lah. Dia sebagai profesor, dia beragama Hindu, dia kata sebab apa menggunakan ilmu-ilmu hitam? Sebab zaman sekarang orang cerdik pandai.
Bila cerdik pandai, nak menipu depan-depan tak boleh, nak kelentong depan-depan tak boleh, nak berhadapan tak boleh. Jadi dia tak boleh guna cara zahir, orang akan guna cara yang batin lah, cara yang jahat lah. Jadi dia pun buat kajian juga. Dia profesor, dia biomedical engineering. Dia memang ada satu alat yang dia test orang yang ada gangguan, orang yang tak ada gangguan. Dia buat menggunakan alat tu. Kelebihan dia jugalah mengkaji dalam hal-hal itu. Tapi alhamdulillah dia nak berubat, dia dah jumpa kita baca Quran daripada dia. Kan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah. Nak ceritanya di sini Imam Al-Ghazali sebut dunia ni menyebabkan orang ada dengki. Dengki orang buat macam-macam. Harta pusaka dengki, boleh saman menyaman. Sama-sama adik-beradik saman menyamang, sama-sama apa ipaduai pun sama-sama, anak menantu dengan ibu mertua pun saman menyaman. Apa masalah ni? Dunia. Sebab dunia orang sanggup buat macam tu. Dunia ni itu sifat kata Imam Al-Ghazali. Begitu juga dengan dunia ni menjadi seorang tu riak, megah. Dengan dunia dia rasa bangga diri, dia riak nak menceritakan hal itu, hal ini tentang dia ni bagus sangat. Begitu dia bermegah-megah kepada apa yang ada pada dirinya, sehingga kan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa orang kafir Quraisy ini tak terima dakwah Nabi? Bukan dakwah Nabi ni tak benar, bukan mereka tak tahu bahawa Rasulullah sifatnya Al-Amin, tetapi kerana megah dengan apa yang dimiliki olehnya turun temurun, apa yang ada nenek moyangnya turun temurun. Kitalah kaum bangsawan, kitalah pemimpin daripada zaman berzaman, kita memiliki kekayaan. Akhirnya mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana berpegang kepada apa yang dia miliki di atas dunia ini, sedangkan yang miliki itu adalah kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Ini yang Imam Al-Ghazali sebut. Sebab kita duk bimbang adanya megah tu kerana dunia. Kalau orang ingat akhirat, nak megah-megah kenapa? Kita nak bermegah, tak berani kita nak bermegah di hadapan apa Munkar dan Nakir nanti. Tak berani sebab dia tanya satu-satu nanti. Dia akan tanya sampailah habis. Okey, duit ni ada berapa? RM100. Apa belanja kat mana? Macam juru audit lah kita ni, kalau orang yang kerja apa ada syarikat ke ada apa, juru audit datang takutlah. Sebab apa? Dia audit ni sampai sen. Ke mana ni? 10 sen ni pergi mana? Kenapa kurang? Maknanya orang juru audit, kalau juru audit datang ni maknanya memang kita ni jadi baik. Atau juru audit ni baru dunia ni. Juru audit datang masa itulah nak kemas failnya, nak susung elok-eloknya, nak itu, nak ini. Sebab apa? Esok lusa ni dalam 3 hari ni company kita akan datang juru audit. Kelang kabut kita. Bayangkan ke akhirat sana nanti, audit yang Allah akan buatkan kepada seluruh hambanya, tidak ada satu pun tertinggal kerana ada malaikat roket dan atik. Walaupun kita lupa, malaikat tak pernah terlupa menjalankan kewajipan dan tanggungjawab sebagai makhluk Allah diperintahkan kepadanya. Satu-satu tanya, belanja kat mana? Kenapa belanja ni? Tujuan apa? Masa tu kita tak boleh nak menipu dah. Tak boleh nak menipu, tak boleh nak suruh dah. Kalau orang yang nak buat apa tax exemption pun, dia boleh lagi bagi konsultan tax yang tolong buat, dia pandailah ejah sana ejah sini. Sepatutnya kena bayar 100,000, dia boleh ejah lah sana ejah sini, bolehlah bayar kurang pula 50%. Ada konsultannya. Kat akhirat sana tak ada konsultan. Tak ada konsultan yang boleh membantu kita, melainkan ketika itu iman kita kepada Allah, kita itu takwa kita kepada Allah, melainkan ada syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan soleh. Namun kalau di atas muka bumi ni dah begah, dah riak, maka itu tandanya kita cintakan dunia. Apa lagi Imam Ghazali kata? Cintakan dunia ini akan menyebabkan orang ni buruk sangka pada orang. Orang nasihat pun dia duk ingat tak puas hati dengan dia. Orang ajak buat kebaikan pun orang kata sinis pada dia. Jadi setiap benda yang datang kepada dia ni, apa yang difikirkan semuanya buruk sangka. Orang tak suka pada dia, orang itu ini, orang ajak kebaikan pun kata tak kena, orang kata ini pun tak kena, orang buat itu pun tak kena. Yang kenanya dia saja. Hak lain ni buruk sangka. Sebab apa? Dia mencintai dunia ni sehingga akan datangnya perasaan buruk sangka. Sedangkan kita ni nilai apa yang ada depan mata kita sahaja. Yang di belakang, yang kita tak nampak, yang kita tak dengar, yang kita tidak lihat, serahkan kepada Allah kerana Allah Maha melihat.
Serahkan kepada Allah mengetahui apa dalam hatinya. Kalau kita nak baca hati orang, maka kita tak akan pandai. Walaupun dia ni mengaku profesor hati sekalipun, dia tak boleh nak baca. Kalau dia pakai hati, okeylah, itu medical side punya, okey. Sebab dia tahu macam mana nak handle hati kita ni. Tapi kalau penyakit dalaman hati tu, tak ada orang yang boleh mengetahui melainkan Allah sahaja. Serta suka mengumpul harta. Orang yang cintakan dunia suka mengumpul harta. Dengan perkataan lain dapat difahami bahawa penyakit cinta akan dunia merupakan punca utama kepada banyak penyakit hati yang lain menurut Ibn Al-Ghazali. Sekarang macam-macam penyakit. Anxiety-nya, depression-nya, bipolar disorder-nya, skizofrenia-nya, yang kita kata mental disorder ni, yang berlaku dalam masyarakat kita hinggakan rasa nak bunuh dirinya, berputus asa terhadap hidup. Ni kenapa ni? Kerana dia memandang dunia ni hidupnya macam ni. Dia duk pandang setiap hari, dia duk nilai dunia. Dia duk nilai dunia sehingga kan keresahan, anxiety, kebimbangan yang melampau, panic attack yang berlaku dalam dirinya itu kerana apa? Kerana dia duk fikir dunia banyak sangat. Tak ada orang depres kalau fikir pasal akhirat ni, tak ada. Dia fikir macam manalah dengan pahala, tak ada dia akan depression. Tapi kalau fikir macam manalah saya ni hidup nanti begini, cukup ke, maknanya akan bimbang. Macam mana pula lah pandangan orang terhadap saya ni, saya diuji macam ni, dia, bila datangnya ujian yang Allah datang kepada dirinya, yang dia duk depres ni bukan ujian yang datang tu, dia depres takut apa pandangan orang terhadap ujian yang dia terima tu. Dia tak fikir apa pandangan yang Allah nak, bila mana hamba-hambanya didatangkan ujian. Sedangkan hidup ini, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kami akan membiarkan kamu mengatakan amanna sedang kami tidak lagi diuji? Begitu juga dalam surah tadi, surah Al-Ankabut ayat yang kedua, begitu juga surah Al-Mulk kita baca setiap malam. Ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku uji kamu nak tengok siapakah yang paling baik amalan kamu. Namun bila kita memandang dunia ini dengan sesuatu benda yang amat berat sekali, maka banyak penyakit akan timbul dalam diri kita. Kita akan tengok keresahan. Semalam pun saya pergi satu rumah ni, umur 23 tahun, tak nak keluar bilik. 23 tahun duduk, saya masuk bilik dia tu, biliknya kosong. Tak ada apa, dia tak nak ada apa dalam bilik dia. Tidur atas lantai macam tu sajalah. Tak nak keluar bilik, rambutnya panjang, lelaki lah. Rambutnya panjang, misalnya tak diuruskan. Saya tanya, bila berlaku ni? 5 tahun lepas. Dia punya ni tak tahu apa masalah dia ni. Bekerja, tak bekerja. Sihat tubuh badan, sihat tubuh badan. Tapi kerjanya mengamuk saja. Mandi, berjam-jam. Mengalahkan perempuan, mandi saya tanya berjam-jam tu berapa lama? Biar betul tak? Biasanya 4 ke 5 jam. Terkejut saya. Dia tak nak bagi orang mandi, dia protes. Dia mandi bogel, buka pintu. Tak nak bagi mak masuk ke, akak masuk ke, anak buah. Kata kacau ni. Macam mana ni saya pergi tu rumah dia tu, dia tak nak buka pintu. Macam kacau ni, kata tak nak buka pintu ni. Alah, buka pintu juga. Saya kata biar saya duduk seorang lah dengan dia, saya kunci pintu tu, saya duduk dengan dia, duduk atas kursi. Saya pun mula-mula nak cakap apa ni? Nak cakap apa ni kan? Nak cakap apa? Jadi kita pun dapat terlintas lah. Kita tanya soalan lah. Kita sembang dah satu soalan. Saya nak tanya satu soalan je lah. Awak marah ke Allah ke? Tanya dulu soalan. Awak ni marah pada Allah ke? Tanya dia, awak marah pada Allah ke? Sebab katanya pengalaman dia ni, masa 5 tahun lepas dia pernah kemalangan, aksiden, tak adalah patah apa pun. Cuma patah gigi dua batang gigi, 4 batang lah, dua-dua. Kemudian masa dia duduk terlantar tu, dia baring di sebelah ayah dia. Masa dia duduk tertidur tu, ayah dia meninggal sekali masa tu. Ayah dia meninggal. Mungkin ahli keluarga ingat dia mungkin berdendam dengan takdir lah. Saya masuk, saya tanya dia, awak marah pada Allah ke? Pernah juga sebelum tu saya jumpa orang yang mananya saya jumpa orang ni, dia seorang dentist umur 29 tahun. Dia cakap dekat saya, dia kata, Ustaz tak payah nasihat saya lah. Saya ni hidup tak berjaya, bunuh diri gagal. Kacau tuan-tuan puan. Nak jawab macam mana? Hidup tak berjaya, bunuh diri gagal.
Dia masuk ward tu sebab dia cuba bunuh diri lah, tapi tak berjaya juga bunuh diri. Kacau kita nak jawab macam mana ni. Hidup tak berjaya bunuh diri apa? Hidup tak berjaya bunuh diri pun gagal ni. Sudah. Hak tu soalan saya tanya. Saya nak tanya satu soalan. Awak putus asa tak daripada rahmat Allah? Sebab apa kita nak kembali kepada apa yang sebenarnya hati ni? Hati ni macam mana? Sebab tu Imam Al-Ghazali sebut tentang dunia ni, dia boleh mengacau kita ni, menghuru-harakan keadaan keluarga, maknya stres tengok anak macam tu. Jadi kita nak selesai. Begitu juga macam mana orang kadang-kadang asalnya tak nak ambil dadah ni. Tak nak ambil dadah. Bila kita jumpa orang yang asalnya mengambil dadah dengan tak sengaja ni, apa maksud tak sengaja? Mana bila dia overload dengan kerja kan, mengejar kerja kan, nak selesaikan kerja bos minta nak kena selesai 3 hari. Macam mana nak selesai 3 hari ustaz? Kita kan tidur ambil syabu. Bila dah ambil syabu 6 hari tak tidur, rasa bertenaga, kerja siap. Jadi dah jadi habit. Bila ada overload kerja saja ambil syabu, overload kerja saja ambil syabu, sampai satu masa dah overdose. Masa itulah keluarga jadi mangsa. Tak sedarkan diri, pukul isteri, pukul anak masa keadaan tak sedar. Ni dunia. Dunia ni menyebabkan tekanan terhadap dunia. Orang ambil dadah juga. Orang nak berhibur kan, nak release tension kan, kerana kerja yang berlambat-lambat, nak kena, ialah nak mengejar. Saya ni nak dapat kereta ni umur macam ni, nak dapat ni umur macam ni. Mengejar-ngejar sampai tahap dirinya diberikan tekanan yang melampau-lampau, akhirnya nak release tension lah. Pergi clubbing, release tension kan. Pergi clubbing, menari-nari, dah ni minum arak. Lepas minum arak tambah sikit ais, kan pil kuda, pil itu, pil ini. Itu jalan anak-anak muda kita memilih. Kenapa? Dunia. Mengejar sangat, melengok-tengok, dia tengok orang lain buat itu, dia nak miliki itu. Dia tengok orang lain ni. Inilah dunia yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, yang kita tak perasan sebenarnya kita memang mengalami masalah. Orang cintakan dunia, yang tu dia tak perasan. Timbulnya penyakit satu, terutamanya penyakit-penyakit yang melibatkan penyakit spiritual yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi justru itu bagi memberikan kesedaran kepada umat Islam supaya tidak terlalu cinta akan dunia yang sementara ini, Imam Al-Ghazali mengumpamakan kesibukan manusia mengejar urusan dunia sehingga melupakan akhirat seperti keadaan satu kaum yang menaiki sebuah kapal. Apabila sampai di sebuah pulau, semua penumpang diminta turun bagi menunaikan keperluan masing-masing dan diingatkan supaya tidak terlalu lama kerana dikhawatiri akan ketinggalan kapal nanti. Maka terpisah-pisahlah kaum tadi meliti setiap sudut pulau tersebut mengikut keperluan masing-masing. Ada di antara mereka segera menaiki kapal selepas menyelesaikan keperluan dan memilih tempat duduk yang lebih selesa di dalam kapal. Ada pula di antara mereka yang terpukau dengan keindahan pulau, lalu memanfaatkan masa yang diberikan untuk menikmati keindahan bunga-bunga yang berkembang, kicauan buru-buru yang mempersona, memperdengarkan dan mutiara-mutiara terhampar, serta mereka lalai dan leka. Akhirnya mereka teringat bahawa mereka perlu pulang segera ke kapal, tetapi sebaik masuk ke dalam kapal, mereka mendapat ruang atau tempat yang sempit. Sedar-sedar dah Allah dalam keranda dah. Sedar-sedar ada orang ni, Imam Ghazali umpama kau orang mengejar-ngejar dunia ni, ada orang dia memang kumpul betul-betul, bila dah masuk dalam keranda, masuk dalam lahat, dia dapat first class. Kubur itu menjadi taman-taman syurga bagi dia, diperluaskan. Tapi orangnya dia tak sedar, dia duk ingat dia tak mati ni, duk ingat masa banyak lagi. Tengok buat itu, ambil itu, leka lalai, tak menjalankan kefarduan yang telah diwajibkan sebagai hamba Allah SWT ini. Sedar-sedar Allah, dia dah duduk dalam keranda lah masa tu. Sedar-sedar ataupun tengok kenapalah orang duk gosok aku ni. Selalu aku mandi, aku gosok di sini, tengok orang duk gosok. Nampak orang gosok, orang gosoknya dia punya, siapa pernah mandi jenazah faham lah. Pernah kan kita orang gosok ni badan. Kenapalah orang gosok? Allah mati dah. Tengok pula kenapalah kita ni dulu, orang pakaikan baju hak warna putih 3 helai, hak lelaki 5 helai pula perempuan. Tengok Allah duduk dalam kain kapan dah. Tengok orang sembahyang pula, kenapa aku duduk tengok orang sembahyang ni tak ada rukuk, tak ada sujud, 4 takbir saja. Allah dah sembahyang jenazah dah. Orang pun duduklah duk angkat kita, angkat. Nampak dah rupanya itulah liang lahat kita, hak kita nak ditanam. Tengok kita bekalan tak ada.
Na'udzubillah min zalik. Hak ni Imam Al-Ghazali menggambarkan kepada kita tentang dunia ni sifatnya macam tu. Maka sebab itu kita perlu sedar bahawa jangan sampai masa kita dah sedar, kita dah tak boleh buat balik apa-apa dah. Duduk dalam keranda tak boleh nak sedekah dah. Duduk dalam keranda tak boleh nak apa dah. Tak boleh nak kata infaklah harta aku banyak ni, tolong beri, tak ada. Orang tak boleh nak dengar dah suara kita. Ketika itu kita hanya membawa apa yang kita ada sahaja untuk Allah memberikan pembalasan yang seadilnya, kerana Allah Maha Adil. Allah tahu apa yang kita buat masa kita hidup ini. Ada pula dalam kalangan mereka yang teruja dengan kecantikan mutiara dan batu-batu yang berharga, lalu mengambilnya dan membawa masuk ke dalam kapal. Malangnya mereka ini mendapat tempat yang sempit dan menjadi semakin sempit disebabkan mutiara dan batu-batu yang dibawanya bersama. Disebabkan terlalu sempitnya tempat dalam kapal tersebut sehingga tiada ruang untuk diletakkan mutiara dan batu-batu tersebut, lalu mereka menggantungnya pada leher mereka. Mereka pula menyesal membawa batu dan mutiara tersebut, namun tidak pula berhasrat mencampakkan ke dalam laut. Tak sedar sama ni duk ambil tu nak buang sayang, nak infak sayang, nak sedekah sayang, nak bagi ke orang sayang, nak buat untuk akhirat ni sayang. Tapi rupa-rupa hak tu lah duduk di akhirat kelak, benda tu dibawa sebagai bebanan. Allah terbebannya, hak ni pun kena jawab, hak tu pun kena jawab, hak ni pun tak selesai, hak tu pun tak selesai, hak ni kamu ambil harta anak yatim, hak ni kamu zalim pada orang, hak ni kamu tipu orang, hak ni kamu jual barang, hak barang dah rosak, bawa tipu tu duk bawa, dipikulnya. Hak ni harta ni pun kamu tak selesai lagi, harta ni atas nama orang lain tapi kamu mengaku hak milik kamu. Tanah ni tanah orang lain, kamu kata tu tanah kamu bercucuk tanah sampai masuk tanah orang. Kamu duduk dalam masyarakat, duduk rumah apartmen, duduk kondo, tapi buat garah sendiri pula, hak tu tempat awam, kamu jadikan tempat garah kamu. Banyak kan ni. Tanah orang lain jadi tanah dia, tempat awam jadi tempat dia. Dia saja duk parking kereta, parking motor, orang lain tak boleh sebab dia dah buat garah dia sendiri, sedangkan tu tanah bukan tanah milik dia. Tak selesai. Allahu Akbar. Hak tu barulah sedar rupanya selama ni kita ni pentingkan diri kita dalam hidup dunia ini. Masa itulah Imam Al-Ghazali kata sempitnya kita, dan masa tu di leher kita ni, pada tubuh badan kita ni, pada diri kita ni, banyak perkara-perkara yang kita menyesal apabila dibentangkan segala amal soleh kita di hadapan Allah kelak. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tentang dunia. Maka Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa cinta akan dunia boleh menyebabkan seseorang itu melakukan maksiat serta berakhlak buruk. Malah beliau turut menggambarkan cinta akan dunia boleh mendatangkan kemusnahan, kerosakan serta merupakan perkara yang amat berbahaya kepada manusia. Benar. Gila publicity, gila makna populariti, orang sanggup buat macam-macam. Mendedahkan aurat pun tak apalah, menari menggiurkan tak apalah kan, buat benda janji orang suka, janji kita punya ranking naik, janji page kita sampai berjuta-juta orang like, biarlah buat benda yang salah dengan agama pun tak apa. Ini Imam Azri sebut cintakan dunia sampai tahap orang sanggup melakukan maksiat. Cintakan dunia sampai berakhlak buruk, bercakap dengan kasar, bercakap dengan. Tadi pun seorang doktor pakar dia telefon saya. Betul ke ustaz duk cerita tadi? Ni betul ni tuan-tuan, tak tipu. Dia kata ustaz ni saya ni kena fitnah. Kena fitnah kata saya macam tu, macam ni. Sedangkan kawan-kawan saya hak doktor-doktor lain tu, maknanya ni sebuah hospital swasta lah. Maknanya ni dia cerita. Saya bukan kita kata semua orang tak. Tapi ada setengah-setengah orang yang saya tak buat macam tu orang buat. Kan suka balik bila marah balik-balik barang. Bila marah maki hamun orang, kita hina orang. Saya tak pernah buat macam tu, tapi saya difitnah macam tu. Makna orang ni bila dia duduk sesuatu tempat, satu pangkat, kalau dia nak marah ni, bagi dia lesen besar. Han nak kata apa katalah. Walaupun itu anak orang, walaupun dia hamba Allah SWT yang mulia, Allah muliakan sebagai cucu Nabi anak Adam. Tapi kerana kita ada pangkat, kerana kita ada kuasa, kita nak marah, kita nak baling barang, nak pecahkan barang, kita baling pecahkan. Ini penyakit ni tuan-tuan. Kalau kita marah, kita nak mengeluarkan apa perkataan, apa caci maki, hina dina, menggunakan perkataan kesat sekalipun tak apa, sebab saya bos, saya lebih tinggi pada dia. Hak ni penyakit hak Imam Ali sebut sangat bahaya yang berlaku dalam diri kita
Sehingga Imam Ghazali sebut ini menjadikan seorang itu berakhlak buruk. Malah Imam Ghazali menggambarkan bahawa cinta akan dunia ini memang membawa kepada kemusnahan. Rumah tangga musnah kerana suami ataupun isteri tak jaga mata ni terhadap dunia. Itu saja. Kalau suami ni jaga mata terhadap dunia, dunia tu mungkinlah wanita tadi. Kalau isteri ni mungkinlah dia memandang kepada mungkin lelaki-lelaki yang lain. Maka sekiranya dia menjaga, tak musnahlah rumah tangga. Kalau kita tak ghalib ataupun kita tak lalai, tak leka dengan dunia ni, barulah kita bimbing keluarga kita. Ni solat berjemaah pun tidak di rumah, nak ajar, nak baca Quran pun tidak kita. Ini masing-masing sibuk dengan dunia, sibuk saja. Balik rumah saja keluar. Itu saja. Rumah ni jadi tempat touch and go saja. Setengah-setengah tu smart tag je, lalu je depan rumah, singgah pun tak. Smart tag je rumah ni. Sedangkan di rumah itu adalah institusi yang kamu dipertanggungjawabkan untuk kamu membangunkan anak isteri kamu. Kerana dunia kita kadang-kadang terlepas pandang. Sebab itulah Imam Ghazali sebut lagi dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, hawa nafsu itu banyak jenisnya dan sangat sedikitlah manusia yang terlepas daripadanya. Dan semuanya itu dikumpulkan pada satu sumber. Kata Imam Ghazali, hawa nafsu ni banyak jenis. Dan sangat sedikit manusia yang boleh terlepas dengan hawa nafsu ni. Namun semua hawa nafsu itu terkumpul dalam satu sumber, iaitu cinta akan dunia. Inilah sumber segala penyakit hawa nafsu, iaitu cinta akan dunia. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Katanya lagi, mencintai dunia ialah punca asas segala kesilapan. Orang melakukan kesilapan sebab cintakan dunia. Orang tergelincir, na'udzubillah, melakukan zina kerana dunia tadi. Orang tergelincir memakan makan harta anak yatim tadi kerana dunia. Orang tergelincir minum arak tadi kerana dunia. Apa saja yang tergelincir tadi, melakukan dosa-dosa tadi, dosa kecil maupun dosa-dosa besar tadi, termasuklah membunuh. Ada orang membunuh, dia marah sangat, dia bunuh. Dia tergelincir tadi kerana dunia tadi. Maka kata Imam Ghazali, inilah mencintai dunia asas segala kesilapan, sumber kekurangan dan kerosakan. Maka cinta dunia adalah sumber kepada kekurangan dan kerosakan. Sesiapa yang melekat di hatinya cinta akan dunia sehingga hatinya cenderung memikirkan hal-hal dunia, bukannya menjadikan dunia sebagai tempat mengumpul bekalan di akhirat, maka janganlah diharapkan akan mendapat kekhusyukan dan kepuasan bermunajat dalam solat. Tandanya kata Imam Ghazali, orang ni payah dapat khusyuk, payah nak bermunajat, mendapatkan kepuasan bermunajat ni kerana apa? Kerana dalam hatinya tu masih lagi melekat banyak hal-hal dunia. Dunia ni menjadi tempat yang dia kejar, sedangkan sepatutnya dunia ini menjadikan tempat untuk dia mengumpul segala bekalan. Maka justru itu Imam Al-Ghazali menjelaskan banyak kaedah-kaedah ataupun beberapa kaedah yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita daripada terpedaya dengan urusan dunia. Yang pertamanya, mujahadah mengawal nafsu sehingga dapat bersikap qanaah dan membuang sifat tamak kerana individu yang terlalu cinta akan harta, pangkat, nama, pengaruh dan kemasyhuran memiliki ciri-ciri seorang yang tamak. Yang pertama sekali kata Imam Ghazali, kawal hawa nafsu. Wallahu alam. Kita sambung kuliah akan datang untuk bagaimana kaedah-kaedah merawat penyakit cinta kepada dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.